Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa tabahu ila yaumil qiyamah. Hadis yang ke-33. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ghala si'ru fil Madinah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nas ya Rasulullah ghala si'ru fasa'ir lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal musa''iru al-qabidu al-basitu ar-raziqu wa inni la arju sebenarnya an alqallah ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi mazlimatin fi damin wala malin. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Anas Ibnu Malik berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Jadi hadis ni ada kena-mengena dengan keadaan kita lelon. Orang duk cara berlaku barang naik. Dia barang ni dia tak pernah turun, dia naik juga. Ya. Ada kalau barang hak turunnya, barang hak duk kita. Kita beli motosikal tahun ni, tahun depan turun dah. Kalau hak dia benda, kalau hak duk demo ni cak naik. Kok kita nak naik kereta tak boleh. Kalau ada hak kita naik juga apa tanah lah dah. Itulah naik. Jadi Anas ni sahabat Nabi, dia kata pada zaman Rasulullah tu naik harga barang. Maka orang-orang berkata, pesing dia dah kalau naik barang juga, gegel lah orangnya. Mungkin kesempitan hidup. Hak selama kening kalau bawa 50 riyal pergi di Pantai Timur tu boleh juga seraga. Lah ni boleh 2 jepuk. Lah. Jadi orang ramai tanya, wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak naik. Melonjak tinggi. Jadi dia minta ke Nabi, tentukanlah harga barang kami. Dia suguno kuasa Rasulullah sebagai khalifah pada masa itu, pemerintah. Nabi ni sekaligus dia juga jadi pemerintah, ketua negara. Kalau kita katalah di presiden pun duduk dia, Perdana Menteri pun duduk dia, agung pun duduk dia. Dia tak ada bagi kuasa sebelah ni. Kuasa mutlak duduk dia. Jadi rakyat-rakyat ni mari orang ramai mari rakyat Rasulullah. Acul letak molek kat gegar ni. Harga ni jadi mahal berdoa lah ni. Ayam punya khabar 9 riyal sekilo, 11 riyal terkejut. Sebelah luar lah tak ada apa gitu. 11 riyal sekilo. Jadi kalau boleh Rasulullah letak buat satu peraturan, nak jual ayam paling mahal 7 riyal sekilo. Siapa dia jual lebih pada tu igak. Dah. Bahagia orang beli, dia nak dah lagu tunya. Lepas tu Nabi jawab guano. Nabi kata sesungguhnya Allah lah penentu harga. Bapa dia sebut lagu tu, kita tengok depan dah. Dialah yang menahan, melepah dan memberi rezeki. Kerja Tuhan belaka, dia kata. Harga naik, turun, tahan, semua sekali. Dan aku berharap, sebab tu hadis tadi dia kena ada huruf alif depan dia, la arju. Tak ada amzah di situ tak. Salah tu dia, salah tarik tu, la arju. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku kerana kes penganiayaan terhadap darah maupun harta benda. Rasulullah diakui bahawa berlaku kenaikan barang ni ada sesuatu yang tak kena. Tapi ada benda dia boleh buat, benda dia tak boleh nak buat. Nampak tak sini?
Riwayat Imam 5 kecuali Nasa'i, hadis sahih menurut Ibn Hibban. Hadis ni sahih lah mengikut Ibn Hibban. Dan perawi ni kalau kita kira 4 orang perawi ni. Bila disebut Imam 5 kecuali An-Nasa'i juga, mana jahak 5 tu tinggal 4 lah. Tinggalnya Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dengan Ibn Ahmad. Kita nak bincang ni. Hadis tadi kita dengar sekaligus, bila orang pergi ngadu ke Nabi, Nabi kata barang ni tak boleh buat, kerja Tuhan. Gapo dia nak royak. Panjang ni hadis ni perbincangan rasanya malam ni dah nisa. Pasal dia banyak aspek. Dia sentuh dalam huraian. Bagus tengok huraian dia ni. Panjang lebar di situ. Sudah moleklah kita pun nak tahu juga harga barang ni salah siapa. Orang ni menyalah kat orang ni, orang tu menyalah kat orang tu dah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang isu kenaikan harga barang yang menyebabkan kos sara hidup di sesebuah negara meningkat. Baik. Naikkan harga barang ni, dalam istilah law ni dia panggil inflasi. Inflasi. Apa makna inflasi? Iaitu kenaikan harga barang. Baik. Jadi, kos sara hidup kita. Makna kos apa dia? Perbelanjaan bulan ni hari yang kita meningkat. Pitih kita walaupun boleh kau banyak, barang kau mahal. Jadi tak ada makna. Masa ambil tingkat telimo, mula ingat lagi. Jika hari cuti, kita pergi minum air. Di kedai kopi Cik Gusin. Bila? Kau berkata, Cik Gusin, Cik Muh, Cik Gusin. 10 sen je teh susu. Siapa dia dah 10 sen. Nasi kerabu 10 sen. Bawa 20 sen. Kenyai. Tahun berapa tu? Tahun 70 ni. 75, 70 ni. Ni, balik. Pergi kedai kopi. Cik Gusin tu kedai kopi dulu. Dia tak dan, dia sah baru. Dia tahu lah, duk minum situ juga. Minum kopi. Kita pergi kat nasi kerabu sah. Nasi kerabu dia tak ada lauk. Tumis dengan daun kesung gitu kan. Tapi sedap zaman dulu lah. Tak ada demam lauk apa. 10 sen. Teh susu 10 sen, kalau teh oli 5 sen. Tak apalah pada masa tu. Pada masa tu gaji cikgu 180 je ingatnya. Waktu biar maktab 310 masa tu. Ingat lagi dulu. Ya tak? Tapi bila lo ni gajinya kalau bunyi 1,000, 2,000, 3,000 tak ada makna. Nak cari mana 10 sen ni tak? Teh susu ni ya, apa ya? Tengok teh harga temu. Tak? Teh hamba gaji ingat lagi masa tu gaji lagi 2,000 gaji. Panggil anak-beranak pergi makan di Sarina Restoran Kota Baru. Tahun 93. 93 baru tu. Dengan ikan kakak, dengan berapa panggil ayam bukan ni penuh meja lagi makan 45 ni orang bawa keluarga. 35 riyal. Lah ni makan nasi kerabu 2-3 hari adik pagi habis 35 riyal tak. Jadi gapo nak royak. Nak royaknya kenaikan harga barang ni bukan benda baru. Dia benda lama. Zaman Rasulullah lagi barang naik ke harga barang. Malah ia pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ dah. Menurut hadis ini pernah berlaku kenaikan harga barang di kota Madinah. Bila sebut kota Madinah ni tempat Rasulullah jadi ketua lah. Dan kita ambil peristiwa di Madinah tu sebagai landasan untuk kita buat perbincangan. Sebagai dalil kerana dia menentukan hukum bila berlaku pada Rasulullah, lagu mana Rasulullah buat. Dia menjadi satu rujukan kepada kita lah ni. Sebab itulah ahli ulama dia menulis orang ekonomi, dia tulis cara ekonomi, orang bahagian kemanusiaan dia tulis lagu mana nak menubuhkan, nak membentuk satu masyarakat. Kita bersandarkan kepada lagu mana Nabi buat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab telah perbuat lagu mana cara dia nak menyelesaikan masalah ni. Jadi dia rakyat tu ataupun orang ramai tanya, wahai Rasulullah, harga barang telah naik.
Oleh itu tetapkanlah harga barang untuk kami. Tak tahan ni. Hari ni pergi beli guna yang setengah sekilo. Ayam dah. Lalu ni berapa balik ayam? Tak ada lah. Tak beli ayam ni. Dia beli ayam hak goreng dah ni. Dia silap kita tanya dia bila dia masuk. Kita tanya. Duk tanya orang hak tak ada dapur. Balik. Ada dapur kau di rumah? Dia kena tanya. Silap kita tanya dia hak tak masuk. Nyebahan belah-belah. Duk royak orang tanya saya ni sekelo bukan dua kali. Baik. Jadi dia suruh letak. Guana ni main 8 riyal, 7 riyal, naik ni acun letak. Ya Rasulullah acun letak. Bubuh 7 riyal. Siapa dia mahal pada 7 riyal, harga. Lagu tu lah kandung orang belinya. Pak kena mikir alik orang jemeru ayam pula. Apa tu ya Rasulullah tak jawab. Kenapa dah? Kita bincang sini. Ia bermaksud para sahabat sebagai rakyat. Meminta Nabi SAW selaku pemimpin. Sahabat ni kira rakyat. Tapi cuma dia boleh kecek terus rakyat zaman dulu. Sebab kehidupan dulu orang tak ramah. Nak jumpa pemimpin pun mudah. Lalu ni tu wakil seorang puluh-puluh ribu rakyat dah. Mudah zaman dulu. Suruh Rasulullah memainkan peranan tentang isu kenaikan harga barang. Main peranan ni biar Rasulullah tu turun ke bawah, selesai masalah ni. Sama ada dengan menetapkan harga, ia tidak dinaikkan atau dikurangkan. Orang lain ni panggil harga ceiling dah. Jangan penjual ni naik harga dengan sesuka hati. Isu kenaikan harga barang menyebabkan para sahabat rasa gelisah. Walaupun mereka bukanlah mengutamakan kehidupan dunia. Yalah, bila sebut sahabat ni dia tidak ada cara makan minum lah mana. Tapi main dengan tak makan minum, tak boleh duduk juga dah. Kalau nak beli gandus copok pun tak boleh zaman dulu dah. Supaya kita lah ni berah lah. Berah pak kita ni mujur tak jadi berebut supaya pak orang lagi dah. Ada lagi lah ni berah dah, nak beli dah. Okey. Hal demikian kerana ia melibatkan soal kehidupan, terutamanya melibatkan makanan yang menjadi keperluan asas manusia. Benda yang paling mustahak sekali dalam kehidupan manusia ialah makan ni. Negara-negara yang bila dia putus bekalan makan ni kan, akan berlakulah demonstrasi, tunjuk perasaan. Di India mana. Ni benda asas. Dalam kehidupan manusia 3 benda asas. Tapi makan ni duduk nombor 1. Makan ni, tempat tinggal, pakaian. Hak lain boleh kira. Tempat tinggal, rumah tak ada, tak apa lagi. Pakaian ada selah 2, tak apa lagi. Tapi makan ni duduk nombor 1. Betul tak? Dia tu hebui pula jenis orang miskin sikit ni selera baik tak? Makan banyak. Ambo tengok orang kaya makan sejepuk. Dah lah dia ada peti beli tak habis berah lah mana. Orang kapur ni makan 3 kali sehari. Sementara je beli berah dah. Jadi makan ni mustahak. Sebab tu dalam cerita Hindustan dia buat 3 perkara ni, pakaian, makan ni dengan tempat tinggal ni benda asas. Ingat tak siapa dia tengok cerita Hindustan dulu? Roti kapadia or makan. Nama dia. Itu bahasa Urdu dia. Roti makan ni. Kapadia pakaian. Makan tempat tinggal. Jadi benda ni benda asas. Justru mereka meminta baginda selaku pemimpin agar menetapkan harga barang bagi mengelakkan penindasan dan sebagainya. Jadi sebagai rakyat dia terasa naik harga barang ni orang yang berjual nu tindah. Betul kalau kata. Rasulullah tidak terus terima sebab dia nak tengok dulu. Kita ambil contoh. Harga ayam naik. Kita pergi dah kita naik. Nak suruh turun harga ayam. Kena tengok dulu. Orang jumir ayam tu deduk dia naik ke tak? Ayam benih bakar dia naik ke tak? Kalau dia beli bakar tu mahal. Dan deduk nak pergi beli tu pula mahal. Lepas dia nak jual murah lagu mana? Benda ni dia benda berantai. Nampak tak? Bukan semudah tu. Betul? Dia duduk situ benda. Kalau dah sekiranya dia tu deduk
murah, benih pun murah, dia geletok harga tinggi-tinggi kerana nak untung banyak. Hasil tu baru pemerintah boleh main peranan. Nampak tak? Tapi kalau kita buat satu peraturan, nak jual ayam kok mana kena 7 ya. Kita tak tanya orang merah tapi banyak mana. Kita klik modal dia kan. Nampak tak situ? Walaupun pada zaman tersebut barang makanan tidak begitu banyak. Makanan dia tidak duk banyak zaman Nabi mula. Ada gandum je. Ada gandum kat ruah tamak. Lauk jarang-jarang dia jumpa. Ikan tak jumpa zaman Nabi. Nak ikat ikan mana pada pasir. Dia gerak kat jumpa kambing. Jarang-jarang sekali kambing. Nak bakar tiap-tiap hari. Bukan dia kambing. Duk perak je tak. Dia pakai dengan gandum. Putar-putar gandum gitu kan. Cicuh dengan minyak sapi. Dia buat dengan perah susu. Makanan dia tidaklah banyak zaman dulu. Setelah manusia pandai ni, rekod macam-macam makan ni. Kalau kita nak bilang pagi sampai petang makan ni orang Kelantan ni, tak sudah asyik bilang makan ni orang Kelantan. Petang tak habis dah. Macam-macam jadi makan ni. Tak. Dia budak lelon ni kan. Kerana banyak makan ni kan. Makan ni zaman dulu dia tak layan dah. Betul tak? Buah-buah kayu. Zaman dulu buah jambu kutik curi dah. Ni kalau kita tanya buah jambu batu, siapa nak ambil? Pasal makan nelangnya banyak. Nampak tak? Jadi, bila dia sebut begitu, ia walaupun dia tidak mencukupi bagi penduduk yang ramai, namun mereka tetap resah gelisah. Apatah lagi pada zaman kita sekarang ni, kenaikan harga barang menjadi isu utama dan cukup penting kepada masyarakat. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi solusi. Solusi ini maknanya penyelesaian dan panduan kepada kita semua terhadap permasalahan kenaikan harga barang dengan menyatakan yang menentukan harga sesuatu barang ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke kedai. Sebab tadi setelah tidak ada punca berlaku ni, benda tu benda memang tabi'in dia kata. Di samping itu dia juga menyempit dan meluaskan rezeki seseorang. Allah sengaja buat manusia tu nak suruh biar rasa sempit, biar berasa luah. Dan kenaikan harga barang dia kira sebagai bala juga kepada kita. Malah dialah yang memberi rezeki kepada setiap makhluknya. Justru hadis ini mengajarkan kepada kita 4 perkara yang wajib kita imani, terutama dalam bab jual beli. Sebelum kita nak bincang sesuatu, kita tengok, kita ambil asas Nabi Royak tu dulu. Ada 4 dia kata. Nombor 1, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan harga barang. Walaupun apa orang je buat. Allah yang menahan rezeki seseorang termasuk menahan harga barang. Allah Subhanahu wa taala yang meluahkan rezeki seseorang untuk kenaikan harga, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada seseorang. Bila kita tempat kita ni benda lagi yang menyebabkan kenaikan harga barang ialah mata wang kita. Ni mustaq. Apabila mata wang kita tu jatuh, bila benda tu melibatkan barang import, mesti kita beli dengan harga yang mahal. Betul tak? Kita pergi alik siang, lo ni pitih kita seria, dulu boleh skop dia dah. Tak boleh lo ni. Dia tak terima lah katanya. Kita pergi dia tak si. Maknanya kita kena wui seria 4% dekat ketiga mah baru dia wui sekup dia. Nah, walaupun dia tu tidak mahal, dia tu tak naik barang dia. Dalih baru ni ambil pergi Korea baru ni, dalam 2 bulan baru. Zaman dulu, hak pergi dalam beberapa belah tahun dulu, pitih lebih kurang sali. Seria kita macam seria dia. Lebih sikit-sikit tu. Jadi kalau kita beli barang 30 riyal dekat dia tu, supaya 30 riyal kita. Lah ni dia jadi payah banyak. Sebabnya ambil holo 2,000 nak tukar duit Malaysia. Dia beri 500 lebih. Tidak dekat 4 kali ganda. Jadi bila kita pergi sana, kita nak makan tengah hari, dalam satu hidangan dia tu 30 yuan ke gapo nama dia. Pitih dia 30 supaya 30 riyal kita ya. Kita kata tempat kita tak boleh 30 riyal ni dengan soto, dengan gapo makan kan. Mesti 100 lebih kita kata ni. 100.5 30 yuan. Tapi bila kita tukar ke pitih kita jadi 120. Yang ni mahal juga lah dah. Dia maknanya tempat dia tak berlaku kenaikan barang.
Ia menyeksa kita, ialah pitih kita kau murah. Hak ni lah. Hak peranan kerajaan duduk hak nisa. Hak ni kedudukan mata wang ni hak duduk di kerajaan. Sebab dia melibatkan daripada pelaburan, aset, benda kita tak reti dah hurah ke ekonomi. Nampak situ. Oleh itu tindakan mana-mana pihak sama ada pemerintah atau pihak berkuasa menetapkan harga sesuatu barang adalah satu kesalahan dan dosa. Macam sebut tadi. Sebabnya bila kita letak harga barang kita menganiayai satu pihak. Sebut sekali lagi dia. Kecuali kalau ada penindasan baru kerajaan boleh caput tangan. Kita nak menetap harga barang tapi kena tanya dulu orang yang memproses barang ni padan kau dengan dia. Dengan dia kita letak macam sebut hak paling mudah sekali ayam saat ni. Kita nak menetapkan sesiapa dia jual ayam kalau mahal pada 7 rias sekali kita kena tindakkan. Tapi orang je merah ayam tu kena tanya deduk dia berapa habis nak boleh kebesar ayam tu tak? Benih ayam dia beli dengan kos dia kok ni. Kalau kita paksa dia jual ke 7 rias, orang pembeli suka, orang je beli. Orang jual ayam tu pula nyayu adik dia. Nampak? Sebab tu dia kata satu kezaliman dan dosa. Kalau kerajaan, memang kerajaan dia ada kuasa. Dia boleh buat. Tapi dia kena tilik kepada kedua-dua pihak. Boleh faham tak? Okay. Ia merupakan pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita pun dia kata tak boleh. Haram kalau pemerintah meletak harga benda secara sebarangan kerana nak jaga kepentingan rakyat dengan tidak mengambil kira masalah yang dihadapi oleh pembekal, penjual. Okay. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tanpa seorang pun yang menuntut di atas kezalimannya, sama ada yang melibatkan darah seperti pembunuhan maupun harta benda seperti rampasan harta tanpa hak. Atau Nabi dia jaga benar. Dia bimbang takut gapo dia perkara yang dia buat menyebabkan menceroboh hak satu pihak, maka dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak ajar, sedangkan Nabi kita dia maksum dah, dia buat tu mesti ada panduan dah, tapi dia nak ajar kepada orang, kepada kita ni sebagai umat Islam, ya kita letak Rasulullah tu sebagai panduan, sebagai ikutan kita, sebagai contoh, maka itu asas dia. Setiap pihak berkuasa mesti bertindak adil. Inilah makna yang disebut adil, wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu benda kena pada tempatnya dengan kita tilik kedua-dua pihak, rakyat yang sebagai pengguna dengan orang peniaga. Ia termasuk menetapkan harga sesuatu barang yang akan menyebabkan ada pihak yang teraniaya. Siapa dia pihak teraniaya? Orang yang bekal tu dah. Oleh itu pihak pemerintah dan pihak berkuasa dilarang menetapkan harga sesuatu barang kerana dengan penetapan tersebut menyebabkan pihak peniaga termasuk pengilang, pengusaha, pengedar, pemborong, peroncik seolah-olah terpaksa menjual barangnya yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Nampak di situ? Nyanyi dia. Itu benda yang dia tu terpaksa keluar duit. Hak tak keluar duit pun ada benda yang pemerintah tak boleh menceroboh. Gapo dia contoh? Ini berlaku masa zaman Sayyidina Umar. Nak royak ni. Kerajaan tak boleh meletakkan ialah mas kahwin perempuan. Ingat tak siapa dia pernah? Tak aja dengar cerita Sayyidina Umar. Sebab orang mengadu, orang tenor zaman dia tu go mahal. Nikah mahal. Mas kahwin. Letak. Memang hak sebagai seorang perempuan dia boleh letak. Nak nikah dengan dia boleh. Berapa mas kahwin? Macam dalam 10,000, 12,000 dah. Tak tahulah berapa dia letak pada zaman itu. Maka saya nama pun tengok gini payuh. Orang jatuh jadi payuh nak cari bini lagu tu. Mahal belaka. Kau mana balik tak? Kena tak ada pitih dah. Nak minta anak orang kasih pola ni. Dia kata boleh 10,000. Sudah lah. Beloklah tangan duk menukar ni. Nak boleh 10,000 tak? Baik. Jadi saya nak buat peraturan. Dia kata dia menetap, tak ingat berapa dia sebut, dia kata mas kahwin yang aku nak letak ia sebanyak ni dia sebut. Orang Tina tu cabar dia. Dia kata tak betul kata Amirul Mukminin Khalifah dia kata. Ini menceroboh hak wanita. Dia pun baca hadis. Maknanya mas kahwin itu adalah hak orang Tina.
Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar luruk dada dah tu. Oh, dia kata aku salah. Tu nak royak Sayyidina Umar. Orang setara dia ke walaupun orang tino tegur dia berasa salah, dia ngaku lalu. Orang kita lah ni tak nanti kau Perdana Menteri, tak nanti kau Presiden Sepori. Ya. Tak ngulu lah kali kita tegur tak lidah dah. Ya, jangan tegur orang tak betul dia depan orang ramai. Dia kata Allah Umar tersilap. Dia kata awak betul dia kata. Dia pun batal balik maknanya boleh. Mana hak orang tino nak tok setinggi mana mas kahwin dia, pemerintah tak boleh menetap. Tu benda tak kena modal. Kena modal kalau tak mas kahwin tak kena modal dah. Dah mula kait hak zani dah. Sedangkan benda yang terpaksa penjual ni kena buat terbit modal, nak menetapkan juga harga tu kau tak boleh. Faham tak? Dua ni. Hal ini sudah pasti menafikan konsep reda meredai antara penjual dan pembeli. Ini mustahil. Dalam sistem muamalah Islam, makna reda mereda tu mustahil. Kita berkira, setuju nak jual harga berapa. Kita pun tengok, Amu setuju beli benda ni dengan harga 1,000. Yang setuju jual harga 1,000. Bila timbul makna rela merela antara satu sama lain, di situlah jadi muamalahnya. Boleh pahala dah kita situ. So, kita buat. Benda tu tak. Dia tak siwi ada benda tidak reda. Tak si beli dengan terpaksa. Okay. Jadi kalaulah khalifah letak harga, orang jual ni dia terpaksa jual juga dengan moga pemerintah letak satu peraturan. Ayah kena jual sekat 7 riyal aja sekilo. Rugi ke rugi nak buat mana dia? Untung sikit tak pandai dengan dia pun. Jadi dia tu jual dengan tak rela. Hasil dia tak sih. Justru siapakah yang berhak menentukan harga barang sebenarnya? Nak tanya ni. Kita dengar ulasan syarah bagi Bulughul Maram, dia kata setara mana ni. Yang paling berhak menentukan harga barang ialah penjual, termasuk pengusaha, pengilang, pemborong, kerana mereka lah yang lebih mengetahui kadar harga yang sepatutnya dan paling sesuai untuk sesuatu barang. Itu dia. Barang dia nak jual. Kita berasa tak boleh beli, tak sah. Duduk situ dulu. Kita tak bincang lagi hak dia letak harga pelik-pelik. Itu cerita lain lah. Kita tak asah dulu lagu tu dulu. Mungkin panjang ni perbincangan ni. Tak ada ni minggu ni. Kena sambung minggu depan. Pasal kita nak suruh faham sikit benda ni tak. Namun harga tersebut tidaklah terlalu mahal sehingga menindas pembeli dan pengguna. Tu situ pula. Saat ni sudah ada orang ahli orang jualnya dah. Ahli orang buat kuih ke, ahli orang buat gapo dia ke, dia boleh berduduk kita ikut kita nak jual harga berapa pun. Tapi ada tapi. Pemerintah dan pihak berkuasa hanya bertanggungjawab memantau harga supaya tidak terlalu tinggi yang akan menindas pengguna dan tidak pula terlalu rendah yang akan merugikan pihak pengeluar serta tidak ada pencatutan barang bertujuan menaikkan harga barang di kemudian hari. Tu tugas dia. Sebab tu pemerintah dia tak boleh ambil buat tak tahu. Dia kena tahu sungguh. Kalau ni kita banyak agensi kan bahagian kepada pengguna lah dah. Agensi ni kalau berjalan sungguh kerajaan boleh maklumat, tapi takut tak dapat maklumat belah mana. Jadi gitu-gitu je. Jadi tugas kerajaan dia kena turun ke bawah. Bila dia tengok harga barang, dia kena turun ke bawah, dia kena cek sungguh. Ya dia ni jual ni dia ambil modal dia sebanyak mana. Nampak tak? Barulah dia boleh buat satu peraturan. Tapi dia nak meletakkan harga. Jadi maknanya hak tadi dia kata tak boleh letak harga barang, tak boleh kerajaan tak boleh menentu. Itu pada asasnya. Tapi kita pelonggar sikit waktu. Sebab apa? Kalau kita buat lagu tu nyayu alik pengguna pula. Faham tak? Sebab bila kita kata ikut orang nak jual lah berapa-berapa muka barang dia. Tu boleh. Boleh kita kata gitu. Tetapi kalau barang tu ialah barang keperluan asas. Yang tak boleh tidak orang kena beli, mahal murah kena beli. Gapo dia contoh dia berah tak? Boleh tu kang ubi kayu kita lah ni. 2 hari boleh nduga tak? Ubi kayu pun mahal, merasa beli ubi kayu lah ni mahal pada berah tak? Kau guna?
Tak ada dah kita ni sendiri lah ni. Acik pergi beli kedai ubi kayu mahal lah ni dah. Kalau nak ngenyih lah. Nak boleh sepuyuk. Ubi kayu boleh sepuyuk mahal lah dah. Kira mari murah berah pula. Tapi nak royak bila berah ni benda asas. Di sinilah. Ni berah ni kerajaan kena berhati-hati sungguh ni. Tak boleh main duduk dalam bilik aircon demo tu duduk. Kena turun ke bawah. Tengok di mana berlaku yang jadi harga barang ni. Betul kah benda ni petani yang sewene-wene orang kata suka hati dia nak naik kepada orang tengah dia panggil kartel lah ni. Istilah lah ni. Dan ke mana lah ni dia beli berah dia sorok dulu. Nampak tak? Ni tu hasil ni kerajaan kena ambil pasal dalam kaedah muamalat Islam. Sorok barang ni juga satu jenayah. Orang kaya dia beli berah dia sorok, dia tahu jenis berah ni pasal barang boleh tahan lama. Betul tak? Bukan separuh doka. Nak taruh 2 hari pun tak boleh. Dia berah dia boleh taruh. Jadi dia penuh kan bila dia buat siasat dia duduk berapa tahun dia nak suruh biar tak ada. Bila tak ada orang tu tak boleh beli. Bila tak boleh beli naik. Dia kaedah ekonomi dia penawaran dan permintaan. Bila penawaran tinggi, permintaan rendah, barang jadi murah. Faham tak makna? Bila orang jual ramai, barang banyak, tak ada orang nak beli, barang jadi murah selalu. Orang dokon lah ni tak, jaga orang nak beli. Dulu orang dokon lah 7-8 rias kilo. Lah ni orang sahaja. Pasal apa? Penawaran itu lebih banyak daripada permintaan. Bila permintaan ni ramai, barang orang menawar ni sikit, barang naik lalu. Tu teori ekonomi. Kok mana? Supply and demand dia panggil. Orang ngajar ekonomi, dia tahu belakang tu. Jadi orang kaya tengok, dia faham benda ni. Jadi aku nak buat lagu mana supaya barang jadi tak ada. Dia tak ada sebentar lah, boleh tak ada sebulan. Bila tak ada, payah nak boleh, barang naik harga. Maka jawab dia beli. Dia beli. Dia beli dengan siapa? Dia beli dengan petani. Orang ni sepatutnya jadi dia tidak salah. Dia jual padi dah. Orang main mesin jual padi, dia tidak utuh. Orang beli padi ni, buat berah ni, boleh berah ni, dia buat jenama dia susu boleh sebulan. Harga 13 riyal supik tu 14 riyal, 15, 16, 17, dia tengok dah. Naik 18 riyal baru dia buat tubik barang. Sinilah peranan kerajaan untuk cek, untuk cari supaya tak ada benda-benda ni berlaku dalam rantaian jual beli. Boleh faham? Dia tak boleh dengan pakai letak harga dengan tak tahu punca gapo dia. Dia kena cari punca dulu, selesai masalah punca dulu, baru dia boleh jatuh harga. Situ tak? Termasuk tanggungjawab pemerintah menetapkan harga ceiling sesuatu barang agar tidak terlalu mahal. Setelah dia study, dia tengok molek ni butir dia, tak boleh ni, dia kata kalau lek kau jual ni dia bubuh. Benda tak tentu kalau sedekah dia utun dah. Tak. Saja dia nak kerenak kat orang, dia tahu barang berah ni barang orang pakat nak belaka. Dia naik harga ni dengan tak ada sebab. Kerana semata-mata nak utun lebih, situlah untuk menjaga masalah rakyat, pemerintah ni dia bertanggungjawab. Nampak tak situ tak? Untuk menjaga masalah. Okey. Harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat mengelak diri dari perbuatan menetap harga barang menunjukkan perbuatan tersebut adalah satu dosa besar. Harapan adalah lebih tinggi kedudukannya berbanding cita-cita, kerana cita-cita tidak semestinya tercapai, manakala harapan kemungkinan besar akan tercapai kerana ia lebih dekat dan lebih mudah. Itu teori dia lah. Sama-sama pun. Sebagai contoh, harapan untuk mendapat balasan syurga yang bukanlah suatu perkara yang sukar untuk dicapai, jauh sekali daripada mustahil. Dan harapan ini atau raja dia panggil. Bahasa Arab dia panggil ar-raja, merupakan salah satu elemen, satu unsur yang perlu ada dalam setiap diri muslim ketika beribadat, selain daripada elemen cintakan Allah dan takutkan azab. Itu dia buat mari sebagai bandingnya lah. Supaya kita ni
Benda-benda yang kita boleh usaha dia kata. Apa dia? Mengharapkan keredaan Allah dan harapkan syurga. Toksi kepada neraka. Hak ni boleh buat belaka dia kata. Tak ada orang tak boleh buat. Tapi janganlah jadi cita-cita meninggal cita-cita saja. Nak kepada harapan. Maknanya kita bersungguh ikhtiar, usaha supaya boleh tak. Jadi ketiga-tiga elemen perlu ada bukan sahaja dalam ibadat, bahkan dalam muamalat termasuk jual beli. Nak buat mana ni? Maksud tu bismillah. Kita diajarkan konsep nak berhenti dengan ayat Quran. Konsep ekonomi Islam yang berpaksikan Rabbani, iaitu bersumberkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi sini ni, depan ni baru ada. Ia merupakan sistem ekonomi yang lebih komprehensif, maknanya lebih menyeluruh lah. Bermula dengan hubungan dengan ketuhanan sebagai Rabb yang menentukan harga pasaran dan diakhiri dengan harapan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari pembalasan. Justru jika dilihat secara keseluruhan maksud hadis, ia bukan sahaja menjawab tentang isu harga barang, tetapi naik dan turunnya harga barang serta rezeki setiap insan adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus mengajar konsep takdir dan tawakal serta kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana depan ni dia kira dengan tahap berapa, kalau nak jual sebanyak mana boleh ambil, sehingga Imam Syafi'i kita pun meletak berapa peratus tu. Nak royak ke depannya Imam Syafi'i kita, dia ada dia buidah. Mana bila pemerintah nak memantau sesuatu penjual tu, ada CP dia. Penjual boleh sebanyak mana. Yang dikata tak boleh nak mengaut keuntungan yang berlebih-lebih tu, takut anyaya kepada rakyat sebagai pembeli. Di situ ulama-ulama kita telah keluarkan formula dia, CP-CP dia. Okey. Dengan demikian mereka akan menerima kenyataan dengan yakin dan tidak terlalu resah dan gelisah dalam menghadapi situasi kenaikan harga barangan, apalagi untuk melakukan sesuatu yang di luar batasan akal dan undang-undang. Okey, kita berhenti sinilah. Ni duk nok tadinya. Ni. Nak berhenti sini ajak tadi, cari Al-Quran saat ni. Ia bermakna kenaikan harga barang sama sekali tidak akan mempengaruhi rezeki seseorang, malah kita hendaklah yakin bahawa rezeki seseorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini gini. Jadi ayat ni nak ayatnya, apabila rezeki itu mari kita, sebab dia ada kaitan dengan kesempitan hidup bila harga barang, kita panggil rezeki lah, tak? Kita kena kita kena letak fikiran kita ni lagu ni. Hak rezeki Tuhan buat ni, bapa kita tidak mewah, tidak sesak benar, tidak mewah tu, Tuhan ni dia pandai pilih kita. Orang ni layak sebanyak mana, orang ni layak sebanyak mana. Kita berarti ayat dengan ayat Quran ni dah. Tuhan sebut, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basirun. Nak dia tahu ni dah. Dia kata gua Tuhan kata, jika Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, dia kata bila basata, maknanya kita kata melebarkan rezeki. Tuhan kata kalau aku beri muah habis dia kata, nak rezeki sibu minta sibu boleh, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Jadi agah. Betul tak? Kalau aku beri manusia ni terlalu banyak harta dia nak ni aku beri belaka, manusia akan jadi samsing, jadi agah dia. La barau fil ard. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ketetapan, dengan qadar tertentu. Tu kita tak boleh mengukip apa orang tu rezeki dia banyak boleh kaya, dia buat kerja sepuluh kita juga dah. Ngaji sepuluh kita, buat kerja sepuluh kita, buat apa dia jadi boleh. Ni Tuhan dia pandai ukuran dia. Dia tidak buat saja-saja. Dia amat faham. Sebab belakang ni sesungguhnya dia maha meneliti keadaan Tuhan ni. Hamba-hambanya dan dia maha melihat. Dia reti kelih dan dia faham benar setiap orang. Dia reti hak kita lebih pada kita reti hak kita. Tak? Sebarang benda kita duk kaya, kalau aku boleh tengok barang duk tangi orang tak? Tengok rumah, tengok kereta orang. Oh sedapnya kalau aku boleh lagu tu juga. Tak. Mu tak boleh sebab tu. Mu kena setakat ni. Barulah kita tidak berasa susah hati. Tak.
duk meriti hidup kita berapa setahun. Itulah yang terbaik. Ya Tuhan beri pada kita. Sebab kita ni hak dia tahu dia reti kelih setara mana kita. Boleh faham tak? Jadi kita berhenti sekat tu dulu dah.